Soalan 2A, kita ada dy dx sama dengan x kuasa 3, 1 tambah y. Okay. Kemudian kita ada syarat tambahan. Okay, jadi kita kena ingat, kalau kita jumpa soalan, dia hanya bincang y dan x. Maka yang dalam ni adalah x. Maksudnya nilai x tu kosong dan y tu nilai dia adalah 3. Okay. Jadi kita jangan silap. Kalau kita ada maklumat tambahan ni, maksud dia yang dalam ni adalah x, yang di luar ni adalah y. Okay. Tujuan maklumat tambahan ni supaya jawapan kita jangan ada tambah c. Okay. Jawapan dia mesti dalam bentuk c tu dah digantikan dengan nilai. Okay. Jadi kita cuba asingkan. Step yang pertama, asingkan dulu. Maka kita akan dapat 1 per 1 tambah y, bawa ke kiri. Ini dy. Kemudian yang ini adalah dx. Maksudnya kita asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Okey, lepas tu kita integrate. Dan sebelah kiri dapatlah ln. Ini lebih tepat sebenarnya kita gunakan simbol modulus. Okey, nak guna simbol yang biasa pun boleh. Tapi kena faham nilai dalam ln sentiasa positif. Yang ini kita akan dapat x kuasa 3 per 3. Sepatutnya dia mesti ada tambah c. Sepatutnya mesti ada tambah c. Okay. Disebabkan kita ada syarat tambahan, maka gunakan syarat tambahan ni. Okay. Kalau kita ada y kosong sama dengan 3, ini maksud dia x sama dengan kosong, y itu nilai dia 3. Jadi jangan terbalik. Kita gunakan maklumat ni, gantikan ke dalam persamaan yang kita dapat tadi. So, ln 1 tambah 3 sama dengan 0 tambah c. Maka terus kita dapat c ni rupanya adalah ln 4. Okay. Maka kita patah balik kepada equation kita. Jadi kita dapat ln 1 plus y equals to x cubed over 3 plus ln 4. Okay, sepatutnya kita boleh jawapan dah boleh berhenti di sini lah sepatutnya. Tapi kalau kita selesaikan lagi, jadikan y ni sebagai tajuk. Okay, jadi pertama ni kita kumpulkan dulu ln ni. Maka kita akan dapat ln 4 ni kalau bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi tolak ln 4. Tolak tu maksudnya bahagi. So kita boleh bagi kat sini. Sama dengan x kuasa 3 per 3. Yang ni tadi kita dah bawa ke kiri. Maka kita akan dapat 1 tambah y per 4. Ini kalau kita hilangkan ln ni, muncullah eksponen. Kuasa 3 per 3. Kalau kita darab dengan 4, kita akan dapat 4 eksponen kuasa 3 per 3. Dan y ni adalah kita boleh ambil negatif 1. Jadi 4x kuasa 3 per 3 tolak 1. Jadi selama kita berhenti di sinilah. Jadikan y itu sebagai tajuk. Ini soalan dy dt equals to y sin t. Dan ada maklumat tambahan t pi over 2 and y equals to negative 3. Okey, jadi kita asingkan dulu sin t dt. Okey, kemudian kita akan integrate kiri dan kanan. Okey. Jadi yang sebelah kiri dapatlah ln y, selnya letak modulus. Okey. Kalau kita integrate sin dapat apa? Integrate sin dapat negative cos. Ya, sin dapat negative cos. Negative cos t over 1 lah patutnya. Dan mesti ada tambahan c. Kemudian bila ada syarat tambahan, maka kita teruskan sikit lah. Sebab c ni kena cari nilai dia berapa. Jadi gunakan maklumat tambahan tu. T sama dengan pi per 2
dan Y sama dengan negatif 3. Okay, gunakan maklumat tambahan ni. Maka sebelah kiri tu, itu yang penting ni selalunya, kita punya lon ni dalam dia kena buat modulus. Okay. Tapi kalau kamu buat kurungan biasa, kamu kena ingat dalam tu sentiasa positif. Jadi tukar je kepada positif. Okay, negatif cos pi per 2. Okay, jadi ingat bila kita gunakan pi, maka bila nak kira cos ni, kalkulator tu mesti gunakan mode radian. Okay, jadi kamu gantikan. Okey, cuba tengok cos pi per 2 berapa jawapan dia? Kita dapat nilai kosong, betul? Ini nilai dia kosong. Betul. Nilai dia kosong. Maka C itu adalah ln 3. Okey, maka kita punya equation kita adalah ln y equals to negative cos t plus ln 3. Okey. Ini saya jadikan y ni sebagai tajuk. Ni kalau nak ikutkan kita lebih mudah bawa ln ni ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Maka dia boleh bergabung dengan y. So y per 3 sama dengan negatif cos t. Bila kita jadikan y sebagai tajuk, okay, maka kita akan dapat negatif eksponen. Yang ini akan jadi atas. Ini bukan jadi negatif, ini akan jadi positif juga. Kekal. Kuasa negatif cos t. Yang 3 ni letak sini. Okey, boleh ke? Asalnya saya akan ambil y per 3 sama dengan eksponen. Bila hilang ln, muncullah eksponen kuasa semua sekali yang sebelah kanan ni. Okey, semua sekali yang sebelah kanan. Kemudian tadi per 3. 3 dibawa ke sana. So akan dapat 3 eksponen. Ini tadi ada. So macam tu lah kan? Okey, macam tu. Okey, boleh? Boleh. So macam tu lah. Okey. Jadi itu untuk contoh soalan nombor 2B. X tambah 2Y. Ini dy dx sama dengan eksponen y tolak 2x. Sama juga kita ada syarat tambahan ln 2 dan y sama dengan 0. Ini syarat tambahan lah. Okey, jadi sekarang ni kita nak asingkan terus tak boleh. Sebab eksponen kita ni bercampur ni. Jadi selalunya kita pecahkan dulu. Kalau tambah maka darab. Kita buat macam ni dulu. Yang ini pun sama. Kalau nak darab inilah. Tapi kalau nak bahagi, kamu ambil E kuasa Y per E kuasa 2X. Kalau nak buat bahagi. Kemudian kita boleh pisahkan Y sebelah kiri. Ni bawa ke bawah. So ini dy. Untuk EX pun sama. Ni kekal. Ni bawa ke sini. Ini adalah dx. Okay, dan kita permudahkan lagi. Gunakan index. Bila bahagi tolak. So 2y tolak y. dy dah. Okey, yang ni pun sama. Bila bahagi tolak. Jadi ini hati-hati ni buat merah ni. Jangan dapat, ada yang dapat negatif x, ada yang dapat e kuasa x. Okey. So macam ni kena ingat. Ini indeks base yang sama. Bila bahagi tolak lah. Jadi ambil je kalkulator. Tolak 2. Tolak 1. Dapatlah tolak 3x. Ini dx. Kemudian kita integrate kiri dan kanan. Integrate. Jadi sebelah kiri
per 1 lah tadi, per 1. Sama dengan. Okey, yang ni kena hati-hatilah ni. Cara kita nak integrate ni. Ingat, bila satu fungsi, ni satu je ni. Bila satu fungsi, jangan guna let. Let u ni kita akan gunakan kalau kita ada dua fungsi. Okey. Contoh macam ni lah. Dia melibatkan ada dua fungsi. Contoh, katakan kita ada x per x kuasa 2 tambah 3. Contoh macam ni. Baru guna let. Sama juga untuk case kalau kita ada i kuasa x per 1 tambah i kuasa x. Kalau macam ni pun guna let juga. Sebab dia melibatkan dua fungsi. Ada atas, ada bawah. Melibatkan dua fungsi. Sama ada bahagi ataupun ada satu lagi fungsi mungkin darab. Baru guna let. Kalau setakat satu fungsi ni, tak payahlah guna let. Kita boleh integrate terus. Dengan syarat mesti buat dua kaedah ni. Dua step ni. Yang pertama salin soalan. Yang kedua differentiate kuasa letak bawah. Okey. Jadi kita akan ambil salin soalan. Lepas tu differentiate kuasa ni. Dapat berapa ni? Differentiate kuasa. Berapa ni? Negatif 3. Ya, negatif 3. Itu je terus dapat jawapan. Kalau kamu guna let, dia berpusing-pusing itu je. Pusing. Kalau betul okey lagi. Kalau salah tu rugilah, buang masa. Sebab bila satu fungsi boleh integrate terus. Caranya kamu kena ingat lah. Salin soalan, kemudian differentiate kuasa letak di bawah. Terus kita akan dapat jawapan. Okay. Saya tengok exercise tu kamu berpusing-pusing. Buang masa je. Benda yang mudah sepatutnya teruslah macam ni kan. Dalam kuliah, saya ajar cara macam ni. Tutorial pun saya ajar cara macam ni. Tapi kamu buat juga benda-benda yang saya tak ajar pun dalam kuliah atau tutorial. Kan? Kamu janganlah rujuk buku yang lain. Rujuk buku lain ke, rujuk tambahan lain. Ikut cara kuliah saya lah. Cara kuliah dan cara tutorial. Yang saya tunjukkan ni, biasanya saya tunjukkan berdasarkan kamu punya tahap kefahaman. Biasa saya ajar, pelajar lebih suka cara macam ni. Dia nak ringkas. Dia tak nak berpusing-pusing. Tapi kamu nak juga buat cara yang susah. Okay? Dan kadang kalau tak faham, rujuklah video. Saya pun dah upload video ni dalam YouTube. Okay. Kemudian kita belum selesai lagi sebab kita ada maklumat tambahan ni. X sama dengan ln 2, Y sama dengan 0. Jadi kita gantilah. Kita gunakan maklumat tambahan ni. X sama dengan ln 2 dan Y sama dengan 0. So kita gantilah. I kuasa 0. Ini pun kena hati-hati juga ni. I kuasa 0 dengan 0. Satu jawapan dia. Yang ini I kuasa negatif 3 ln 2. Negatif 3 ln 2 per negatif 3. Ini tambah C. Okey. Kemudian yang ni okeylah, ni 1. Okey, untuk yang ni kena hati-hati yang ni. Sebab yang ni, ini sebenarnya I kuasa negatif 3. I dengan ln ni sebenarnya dia boleh cancel, tapi dia bersyarat. Jangan ada pemisah di antara dua ni. Jadi apa yang kita buat, negatif 3 ni dia kena bawa naik kata dulu. Okay, yang ni saya buat ni. Dia akan jadi I kuasa ln 2 kuasa negatif 3. Okay. Kena bawa naik ke atas kedua ni. Negatif 3 ni. Kena bawa naik ke atas. Baru kita boleh cancel. Bila saya cancel, maka jawapan dia adalah 2 kuasa negatif 3. Ataupun dia sama maksud dengan 1/8. Ini sama dengan 1/8. Okay. Kalau tak faham, guna kalkulator je. 2 kuasa negatif 3. 1/8. Okay. Jadi sekarang ni kita ada ni negatif 1/3 tadi. Yang untuk yang di atas tu nilai dia 1/8 tambah C. Okay. Jadi kamu jumlahkan 1 tambah dengan 1/24.
Kamu akan dapat berapa? Dapat 25 per 24, betul? Betul. Si 25 per 24. Ini guna kalkulator je. Okey, maka jawapan hari kita ambil ni, kita punya ni E kuasa Y. So jawapan dia adalah E kuasa Y. Okey, tadi apa? E kuasa Y. Mana kita punya ni? Sama dengan negatif 1/3. Sama dengan negatif 1/3. E kuasa negatif 3X. Kan, betul? Okey, tambah C. Tambah 25 per 24. Okey, selalunya kita jadikan Y sebagai tajuk. Kita ambil ln kiri kanan. Ni kalau kita ambil ln kiri, hilanglah ln dengan E ni. So, kita boleh tulis Y sama dengan ln. Kita boleh gunakan 25 per 24 tolak 1/3 eksponen negatif 3X. Okey, so jawapan kita macam itulah. Okey, kita nak teruskan soalan nombor 4, tetapi kita nak gunakan by using the integrating factor. So ingat tadi kita punya nota tadi, kalau kita nak solvekan differential equation, jadi dua. Tadi kita dah belajar bagaimana nak guna separable variable method. Sekarang kita nak fokuskan yang kedua ni. Bagaimana kita nak gunakan IF. Okey. Jadi untuk nak gunakan integrating factor ni, kamu kena ingatlah step dia apa benda ni. Okey, yang pertama, step yang pertama kita mesti cari IF. Dengan cara ni, step yang pertama. Kita cari IF dengan cara eksponen kuasa Px dx. Okey, maksud dia kita kena dapatkan Px tu. Px tu daripada mana? Daripada general form. Daripada general form tu kan kita ada dy dx tambah Px darab y sama dengan Qx. Okey. Sepatutnya step yang pertama ni kamu jadikan equation mesti macam ni. Maka apa yang sebelah y ni itu dipanggil Px. So kita gunakan dekat sini. Kemudian step yang kedua. Okey, step yang kedua. Kita dah dapat IF ni, ambil IF darab kiri dan kanan. Ni daripada left hand side ni. Apa yang kamu dapat dalam soalan kiri dan kanan tu, kamu darab. Step yang ketiga, kita akan ubah d over dx, bentuk dia, dengan cara ambil IF darabkan dengan y. Dia ni kekal. Okay, nanti kita tengok contoh. Kemudian step yang terakhir, kita bawa dx ni sebelah kanan. Ni kita dah ada tadi. Bawa ke sebelah kanan. Kemudian baru kita integrate kiri dan kanan. Okey, ini dia punya step lah. Ini dia punya step. Okey, kita tengok soalan. Kalau kita tengok soalan 4A lah. Okey, soalan 4A. Okey, nak soalan 4A. Kita ada dy dx sama tolak y per x tambah 1 sama dengan x. Okey. Jadi kalau dalam exam nanti kan, dia takkan arahkan kita nak guna kaedah apa. Jadi kamu cuba dulu kaedah yang pertama, cuba kamu asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Okey. Jadi kamu cuba asingkan, kalau tak boleh maknanya mesti guna kaedah yang kedua. Itu satu cara, kamu cubalah asingkan. Kalau tak boleh, maka mesti guna IF. Satu lagi cara, kalau kita nak tahu ni soalan guna IF ke ataupun tak payah. Kamu tengok dia punya terms dia ada berapa? Ni 1. Ni 2.
Ni 3. Bila ada 3, biasanya mesti guna IF. Sebab bila ada 3 sebutan, susah kita nak jadikan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Okay? Jadi kalau kita nak kenal IF tu, masa bila? Kalau kita ada 3 sebutan. Sebab bila 3 sebutan, susah kita nak asingkan. Okey, kemudian kalau kita bandingkan dengan kita punya formula tadi, dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Berdasarkan ni, kita akan nampak px ni adalah ni yang sebelah ni, sebelah y ni. Okey, sebelah y, yang ni lah. Sebelah y ni. Itu adalah px. Okay. Jadi kita boleh tulis step yang pertama. Saya tulis ni px kita adalah negatif 1 per x tambah 1. Ni kita baca selepas dapat bentuk ni. So sebelah y itu adalah px. Okay. Jangan ambil sebelah y ni adalah x tambah 1. Sebab dia buat di bawah. So ambil bentuk kan negatif 1 per x tambah 1. Kemudian kita cari IF. IF ni adalah eksponen. Ni formula ni. Eksponen kuasa integration of negatif x tambah 1 dx. Okay. So ingat bila kita integrate dapatlah negatif ln x tambah 1. So ingat macam tadi jugalah. Boleh cancel eksponen dengan ln ni, tetapi bila ada negatif, negatif ni kena bawa ke atas. Dia kena bawa ke atas. Maksud dia, ini kita kena tulis macam ni. Dia kena bawa ke atas. So E dengan eksponen dah hilang. Ni sama masuk dengan 1 per. Okay. Maka E dengan ln ni hilang. Maka kita akan dapat kurungan kuasa negatif 1 ataupun sama dengan 1 per x tambah 1. Itu step yang kedua. Yang pertama. Step yang kedua, dah dapat IF. Kamu ambil IF ni darab kiri dan kanan. Daripada soalan tadi. Ni, soalan ni. Darab kiri dan kanan. Okay, jadi kita tulis ya. IF darab kiri dan kanan soalan. Jadi soalan kita tadi sebelah kiri dy dx tolak y per x tambah 1. Dan kanan pun sama juga. Darab dengan IF. Okay. Yang ini adalah soalan. Sebelah kiri, ini pun soalan sebelah kanan. Beza untuk step yang kedua ni, kita ambil IF yang kita dapat tadi. Okay. So kita ambil IF yang kita dapat tadi. Darab kiri dan kanan. Kemudian step yang ketiga. Okay, step yang ketiga. Tak payahlah kamu expand ni. Step yang ketiga ni, kita ubah kepada bentuk d over dx. Tujuan dia, sebab kalau kita nak integrate daripada atas ni, tak boleh. Sebab dia kompleks sangat ni. Kalau kita nak integrate, tak boleh. Okay, jadi apa yang kita buat, ni ubah bentuk kepada penulisan d over dx. Okay, cara dia, tengok tadi nota akhir tadi, kita merujuk kepada IF darabkan dengan y. Okay, IF tadi adalah 1 per x tambah 1. So letaklah 1 per x tambah 1. Dan darab je dengan y. Tak kisah apa jenis soalan, memang sentiasa darab y. Okay. Yang berubah adalah IF. Okay, sama dengan sebelah kanan ni tak ada apa ni. X tambah 1. Itu je. Sebelah kanan tak ada apa. Okey, kemudian step yang keempat. Kalau kita rujuk balik yang nota saya tadi yang atas tadi, dx ni bawa ke sebelah kanan. So x over x plus 1 dx. Okey. Jadi bila dah siap macam ni, maka kita akan proses dengan cara integrate kiri dan kanan. Okey. Sebelah kiri nampak apa sebelah kiri?
Jadi kita kena ingat, kalau kita integrate dx dapat apa? Integrate dx. X. Ya, x tambah c. Kalau saya integrate dt, apa? T tambah c. Nampak? Integration dengan d ni akan hilang. Kalau saya integrate dv, apa? V tambah C. Ya, sama cerita dengan ni. Maksud dia untuk sebelah kiri ni mudah. Kamu hilangkan je integration dengan differentiation. Hilang aja. Maka sebelah kiri jawapan dia adalah yang ni. Jadi sebelah kiri mudah. Sebelah kanan ni boleh tak kita integrate terus? Tak boleh. Tak boleh. Saya tengok ada juga yang buat. Integrate atas dapat x kuasa 2 per 2. Kemudian integrate bawah pula. X kuasa 2 per 2 tambah x. Salah tu. Dalam integration, dia tak boleh integrate atas dan bawah. Dia tak ada peraturan macam tu. Saya tengok exercise tu, ada yang integrate atas dah cantik lah. X kuasa 2 per 2. Lepas tu, yang bawah ni tak payah integrate. Salin je x tambah 1. Salah lah. Dia tak ada peraturan integration untuk fraction. Tak ada. Maksud dia, untuk soalan ni, tak boleh kita integrate terus. Kalau bentuk fraction. Okay. Jadi, kita fokuskan sebelah kanan ni sebab kita tak boleh integrate terus. Jadi kalau kita jumpa x over x plus 1. So ingat balik chapter 1. Di atas adalah polinomial. Bawah pun polinomial. Jadi apa kita kena buat ni? Ambil bawah jadi U. So kita akan gunakan substitution method. Kalau dua fungsi sama, kita gunakan substitution. Kalau kita dapat dua fungsi berbeza, katakan atas polinomial, bawah trigonometri, contoh, bawah trigonometri, maka gunalah integration by part. Okay. Jadi kita akan gunakan substitution di mana kita start dengan let u. U nak ambil yang mana kalau degree dia sama? Bawah panjang. Ambil yang di bawah. So differentiate. Ingat bila guna substitution method, U ni jangan refer pada Lopez pula. Dia tak ada kaitan. Lopez ni hanya untuk integration by part. Ini adalah dx. Kita gunakan dua maklumat ni sebab nak integrate terus daripada x ni tak boleh. Maka kita ubah kepada U. Yang di bawah akan jadi 1 per U. Settle. Yang belum tukar adalah x dx. Okay, sekarang ni kita ada dx boleh tukar kepada du. Du. Tinggallah yang ni belum tukar lagi ni. X ni belum tukar lagi ni. Kita tak boleh tulis. Bercampur letak sini X. Tak boleh. Dia kalau kita integrate respect to U, maka semua ni mesti dalam sebutan U. Siapa yang buat X bercampur dengan U ni tak boleh. Salah. Okay. Jadi X pun ni kena tukar. Tetapi kita nak tukar pun merujuk kepada dua maklumat ni. Tak ada maklumat lain. Kita rujuk pada sini je. Maka kalau kita ubah ni X sebagai tajuk, maka X sama dengan berapa ni? U tolak 1. Ya. U tolak 1. Okay. So ingat. Jangan integrate X over U du. Tak boleh. So X ni mesti tukar. Okay. Kita akan ambil ni U tolak 1. Okay, ini pun sama, kita boleh permudahkan. U per U tolak 1 per U du. Dan kita permudahkan lagi 1 tolak 1 per U. Okay. Kalau kita integrate 1 dapat apa ni? U. Integrate 1 per U? Ln U. Ya, betul. Sepatutnya ada tambah C lah. Kita buat kemudian tambah C. Okey, maka kita tukar balik. U ni adalah X tambah 1. So, X tambah 1 tolak ln X tambah 1. Okey, maka sebelah kanan ni kita dah dapat integrate. Jadi, kita sambung balik. Tadi, kita integrate sebelah kiri dapat Y per X tambah 1. Ni sebelah kiri ni. Hilangkan integration dan D ni. Ambil yang ni je. So, Y per. So, kita ambil
y per x tambah 1 sama dengan, sebelah kanan tadi integrate, salin jawapan tadi. Ini untuk jawapan sebelah kanan. Bila dah siap, jangan lupa tambah C. Okey, kemudian selalunya jadikan y ni sebagai tajuk. Ni darab. So, x tambah 1 kuasa 2 tolak x tambah 1 ln x tambah 1. Ni setiap sebutan darab dengan x tambah, termasuk C ni. Jangan lupakan C ni. Okey, maka itulah jawapan kita. Kita ada x dy. X dy equals to x sin x tolak y. Ni all in bracket dx. Okey, macam itulah. Okey, jadi kalau kita jumpa soalan, katakan soalan ni tak arahkan kita guna integrating factor, maka cuba kita asingkan x dan y. Maksudnya semuanya y ni kita bawa ke sebelah kiri. Yang ni kalau saya bawa ni tak boleh ni. Ni kalau saya bawa y ke sebelah kiri, dia bercampur dengan yang ni. Jadi memang kita tak boleh asingkan. Okey? Memang kita tak boleh asingkan. Satu lagi cara, kita tengok ni satu sebutan. Ni 2. Yang ni 3. Kan 3 sebutan ni. Bila 3 sebutan, maka memang kena guna integrating factor. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita buat, kita susun dulu x dy dx. Maka sama dengan x sin x tolak y. Okey, kita susun x dy dx. Ni bawa ke sebelah kiri x sin x. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak cari integrating factor, pastikan coefficient of dy dx mesti 1. Maka x ni saya tak nak. Jadi cara kita nak hilangkan, semua ni kita bagi x. Bila semua kita bagi x, maka kita akan dapat y per x, ataupun kita lebih mudah tulis macam ni. Kita asingkan. Ini akan jadi sin x. Okey. Jadi kita nampak. Ini kalau saya comparekan dengan tadi, sebelum kita buat integrating factor, kita mesti ada bentuk ni. Kalau kita berjaya buat macam ni, maka kita akan nampak px tu adalah 1 per x. 1 per x. Ni yang kita nak ni sebenarnya. Yang lain kita tak perlukan. Kita nak yang ni je. Apa yang sebelah y ni, itu adalah px. Tujuan dia supaya bila kita nak buat integrating factor, kita bermula dengan if. If kita adalah bukan integration, dia mula dengan eksponen dulu. Eksponen kuasa integration. Px adalah 1 per x dx. Itu dia punya cara dia. So, integrate, dapatlah x. Dapatlah x. Ini adalah x. Okey, sepatutnya dia tambah c. Kita buat kemudian. Okey, kemudian step yang kedua, bila kita dah dapat integrating factor, ambil x ni, darab kiri dan kanan. Okay, kita punya soalan tadi. Soalan tadi adalah dy dx tambah 1 per x y. Ini soalan tadi. Jadi step yang kedua, kita akan darab dengan if. If tadi x. So, darab kiri dan kanan. Okay. Jadi ingat, integrating factor ni kita mesti start dengan cari if. Nak dapatkan if, dia mesti dapatkan px. So, kita ambil px ni. Okey, kemudian step yang ketiga. Yang ni kita tak payah expand. Sebab kalau kita integrate daripada sini tak boleh. Jadi saya ubah bentuk, mesti ubah kepada penulisan d over dx. Penulisan macam tu. D over dx. Cara kita nak buat, nak ubah bentuk, kita guna je cara ni. if darabkan dengan y. If tadi adalah x. Jadi kita tulis je.
saya tulis je X, sebab IF kita X darab dengan Y. Yang Y ni memang sentiasa tetap. Memang sentiasa darab Y. Kemudian kalau katakan kita nak cek betul ke tidak ni. Kita nak cek sama ada betul tak yang ni sama dengan di atas. Okay. Ini simbol maksudnya kita differentiate SY. Bila differentiate SY, kita mesti guna product rule. Katakan kita nak cek. Katakan saya nak guna product rule, saya kekalkan ini. Yang ini je saya differentiate. Maka X darab dy dx. Ini betul? X darab dy dx. Kemudian, bila product rule kan tambah. Saya differentiate yang pertama pula. Dapat 1. 1 darab Y. Ini kalau kita check ni, dia adalah 1 darab Y. Maka betul lah. Penulisan ini sebenarnya dia memang sama dengan yang di atas. Cuma kita nak bentuk ni supaya kita senang untuk integrate. Ni sama dengan sebelah kanan kita darab X kuasa 2. Okey, kemudian step yang keempat, kita gerakkan dx. Okey, tadi kita buat apa tadi? Sebelah. Yang ini tadi bukannya X, ini adalah sin kan? Dah tertinggal. Sekali. Yang ini tadi adalah, okey, kita tengok sikit. Ini tadi adalah sin X. Boleh? Ni. Saya ambil sini. Ni kita darab IF integrating factor kiri dan kanan. Okey, maka sebelah kanan kita akan dapat X sin X. Yang ini pun kekal X sin X dx. Okey, bila dah sampai sini maka kita akan integrate kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Okey, untuk nak integrate sebelah kiri dapat apa? Integrate sebelah kiri. XY. Dapatlah XY. Kita hanya hilangkan integration dengan differentiation. So, mudahlah sebelah kiri ni. Sebelah kanan ni boleh tak kita integrate terus? Sebelah kanan ni. Tak boleh sebab dia ada dua fungsi. Dua fungsi. Yang pertama polinomial. Yang kedua adalah trigonometri. Jadi nak guna kaedah apa ni? Dua fungsi berbeza. Integration by part. Integration by part. So ingat bila dua fungsi berbeza P dan T, maka mesti guna integration by part. Jangan guna substitution. Okay? Jadi untuk sebelah kanan ni kita pisahkan dulu sebab dia tak boleh integrate terus. So saya ubah dulu ni X sin X dx. Okey. Maka kita akan gunakan integration by part. Kita bermula dengan pilih U. U nak pilih yang mana? X sebab kita rujuk kepada law pad. Okay. So U mesti X dan satu lagi dv sin X dx. Okey, differentiate U. Dapat du dx. Yang ini integrate. Ni kalau terlupa ni kamu integrate. Ingat sebelah kiri differentiate. Sebelah kanan integrate. Integrate sin dapat apa? Negative cos. Ya, betul. Negative cos. Kemudian kalau hafal formula, tulis formula. Kalau tak, darab silang je. Okay. Maka kita punya jawapan untuk sebelah kanan, X sin X dx sama dengan, ini darab silang, negatif X cos X. Tolak ni sebab formula. Kita ambil yang ni darab dengan dx. So negatif cos. So yang ni kena hati-hati ya. Ni pun ramai yang silap masa buat exercise. Dia dah huara dengan campur tolak kat sini.
Sedangkan tolak ni bukan sebab ni tolak. Yang tolak ni sebab formula. Formula mesti tolak. Integrate. Kemudian nak dapatkan dalam ni kena ambil semua ni. Semua ni. Darab dengan dx. Jadi kekalkan negatif. Jangan ingatkan negatif tu ada, tiba terus. Ini hilang jadi positif. Salah. Okay. So hati-hati kat sini ramai yang buat silap. Okay, ni kita teruskan. Tolak kali tolak tambah. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Cos X. Integrate cos dapat apa? Sin. Amboi, canggih kau. Tangent ke? Sin. Okey, ambil sin kan? Dapat sin. Yes. Sin cos. Okey, betul. Positif. Okey, maka sebelah kanan dah settle. Tetapi kita bukan nak buat sebelah kanan ni. Kita sambung balik. Sebelah kiri tadi integrate dapat XY. Okey. Jadi kita sambung. Sebelah kiri dapat XY. XY. Yang sebelah kanan tadi yang kita buat banyak-banyak ni. Jawapan dia adalah negatif X. Cos X tambah sin X. Dan bila dah siap tambah C. Jangan lupa tambah C. So ingat balik daripada step ni integrate. Ni hilang. Maka sebelah kiri XY. Sebelah kanan ni kita tak boleh integrate terus. Terpaksa proses yang panjang ni. Sampai dapat jawapan. Maka ni untuk jawapan sebelah kanan. Bila dah siap. Baru kita ambil kira tambah C. Okay, kemudian seeloknya kita jadikan Y ni sebagai tajuk. Semua bagi X. Semua bagi dengan X. Termasuk C. Jangan lupa C. Ini pun ada juga tertinggal ni. Kita dah terbiasa C ni satu je. Okay. Tapi ikutlah kita sekarang tengah bagi dengan X. Semua ni kena bagi X ni. So hati-hati yang di sini.